Okey, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat kembali semula ke channel Fahan Jamal. Okey, baik. Dalam lebih kurang 500 meter sahaja lagi kita akan masuk ke jalan air tawar menuju ke Beruas. Jalan ini merupakan jalan yang mempunyai kisah yang tersendiri bagi saudara Apek Kuban. Sebab malam ni AJ ditemani oleh Apek Kuban. Kami berdua saja di dalam kereta. Beliau pernah mengalami situasi yang pelik ketika melalui jalan ini. Jadi nanti bila sampai dekat jalan tersebut, AJ akan suruh Apek Kuban ceritakan akan pengalaman sebenar beliau ketika melalui jalan daripada air tawar ini untuk menuju ke Beruas. Okey. So ini jalan dia. Kita belok kiri ni, kita baru masuklah jalan dia. AJ tak pasti keadaan jalan ini macam mana pada waktu tengah malam. Sama ada ianya berlampu ke, ada kereta ke, ada kampung ke, tak pasti. Tapi nanti apa-apa hal kita kena dengar akan cerita yang disampaikan oleh saudara Apek Kuban terlebih dahulu. Barulah kita mungkin akan membuat penilaian lah akan keadaan jalan ini seperti apa. Okey. Masuk tak lagi jalan ni? Sekejap. Ke dekat je 22 2 km lagi kan baru masuk jalan macam sebenar dia. Lepas tu lebih kurang 20 km je sampai ke Beruas lah. Lagi tak apa, kita teruskan dulu perjalanan pada malam ini. So ada 2 km lagi sebelum kita betul-betul masuk ke jalan Beruas air tawar. Yang ni kira jalan air tawar lah ni, tapi dia nak masuk tu nanti dia akan ke belah kiri. Dia lagi 2 km macam tu. So dekat situ lah baru kita mungkin akan mulakan kisah seram yang Apek Kuban alami, pengalaman sebenar beliau lah ketika melalui jalan ini. Okey. Okey, baik. Inilah jalan yang akan masuk ke menuju ke Beruas lah. Di sinilah ada sedikit kisah yang ingin disampaikan oleh saudara Apek Kuban ketika pengalaman beliau melalui jalan ini. So kita tengok keadaan jalan dia seperti apa. Okay, ni jalan dia masih ada lampu jalan. Tapi nanti tengok, kalau Apek Kuban kata dia nak cerita, dia ceritalah. Sebab jalan ni tak panjang, dalam 19 km saja akan sampai ke Pekan Beruas. Okay. Nak cerita depan lagi kan je? Okay, kat sini pun Apek Kuban kata boleh cerita dah, boleh start dah. Cerita saya macam ni lah. Okay, kalau ada yang video FJ sebelum ni pun saya ada cerita sikit-sikit. Tapi yang ni saya cuba cerita sedetail, lebih detail lah. Okay, so dalam tahun 2018-2019 itu saya main dengan family lah, dengan anak, dengan wife, main bercuti dekat Teluk Batik lah, pergi mandi Teluk Batik. So kami dah habis mandi tu dalam pukul 6 lebih, kami balik lah. Asalnya saya decide nak balik ikut Ipoh, tapi bila fikir balik macam tak syok lah, sebab dah selalu balik jalan Ipoh kan. Try masuk pula lah Hayat Tawar Beruas, sebab dah lama tak lalu kan. Dulu selalu lalu, tapi dah lama tak lalu. So saja nak try. Yang memang saya tahu sebelum ni jalan ni memang ada kiri kanan, ada ni lah, ada rumah, ada kampung apa semua. Tapi yang kejadian yang pelik yang saya kena tu, bila masuk saja dekat simpang 3 tadi tu, dekat kampung Banjak tu, ni lah simpang 3 yang nak masuk ke dari Hayat Tawar ke Beruas ni. Pukul 7.10, 7.15 macam tu, jalan masih terang lah. Cuaca pun cerah, tak ada hujan apa. Cerah, masih cerah lagi walaupun dah pukul 7 lebih kan.
cerah. Tapi bila masuk saja jalan tu, yang terjadi dekat saya tu, saya tak nampak rumah-rumah kiri kanan ni, saya tak nampak. Kalau sekarang, kalau tuan-tuan penonton boleh tengok, kita boleh nampak rumah-rumah kiri kanan ni. Lampu jalan pun ada. Tapi apa yang jadi kat saya tu, saya tak nampak rumah-rumah, saya tak nampak pun lampu jalan. Jalan keadaan tu gelap gelita. Walaupun baru pukul 7 suku malam lah, 7 suku senja kan. Dan yang lagi yang saya nampak, yang buat saya rasa gerun tu, dia gerun bukan sebab takut, tapi dia rasa macam pelik lah, pelik. Kiri kanan ni, jalan ni, pokok ni, dia macam cantum. Daun-daun dia tu macam cantum, macam memayungi jalan tu. Jadi saya tak nampak rumah-rumah ni, lampu-lampu rumah apa tak nampak. Lampu jalan pun tak ada. Tu keadaan tu berterusan lah dari saya start mula masuk tu sampailah ke hampir sampai Pekan Buruah. Baru dah masuk Pekan Buruah tu baru nampak lega balik, nampak rumah, nampak lampu jalan, nampak cerah. Oh, sampai ke Beruas eh? Ya. Weh, jauh betul. Yang saya kena tu sampai ke Beruas. Maksudnya adakah situasi tu lama? Sepanjang jalan ni. Kalau ikutkan daripada maps ni, dalam perjalanan lebih kurang 18 minit gitu. Ya. 18 minit tak nampak ada kampung. Tak nampak ada kampung, tak nampak Cuma ada rumah. Pokok-pokok. Cuma nampak pokok memayungi jalan dengan jalan yang gelap gelita yang tu lah. Sampai ke Beruas. Oh, ini agak pelik lah. Tapi yang alhamdulillah lah, yang waktu tu anak-anak semua dah ada keletihan mandi laut kan. So mereka tidur kat belakang, tak bunyi apa lah. Yang cuma wife sajalah dia senyap, dia tak bercakap. Adakah sebab dia mungkin fikir jalan ni macam tu ataupun macam mana? Kan dia pun mengalami nampak benda yang sama dengan Apek Guban nampak. Wallahu alam, sebab tak tanya. Sebab saya tak tanya, sebab lagipun kalau saya tanya, wife dia takkan jawab kan, sebab dia tak macam mana nak kata? Kita akan menakut yang tinggi lah. Saya ni seorang yang suka bergurau dengan dia. So bila benda-benda macam ni pun saya akan bergurau dengan dia. So dia takut sebab dia kata saya mulut masin. So sebab tu dia kalau bila kita tanya kan, bila benda pelik dia akan senyap. Sebab saya selalu akan menyakat dia. So memang pelik lah kalau kata macam tu. Sepanjang jalan tu wife senyap. Walaupun saya tanya jalan ni lah yang kita lalu sekarang ni. Jalan ni. Sebab banyak kampung ni. Banyak kampung banyak. Lepas tu lampu jalan banyak. Lepas tu memang ada perumahan kat tepi kiri kanan ni, memang korang akan nampak jelas. Yes. Tapi Apek Guban kata tak nampak. Tak nampak jalan, rumah dan sebagainya. Tak nampak. Kita nak sure apa yang berlaku sebenarnya. Ni jalan yang korang nampak ke depan ni lah. Dan lagi pun jalan ni bukan asing bagi saya lah. Jalan ni memang saya selalu jalan lah. Cuma yang hari tu dah lama tak jalan, saja nak jalan balik dengan anak wife kan. Tapi itulah jalan yang tak asing, yang saya rasa tak pernah rasa asing, tiba-tiba jadi asing kan. Jadi pandangan Apek Guban lah, nak tanya pendapat Apek Guban mengalami situasi macam tu. Adakah Apek Guban rasa Apek Guban melalui, maksudnya masuk ke alam lain ke apa, pandangan sendirilah, pendapat sendiri akan kejadian tersebut? Wallahu alam. Bagi saya tak rasa macam saya masuk ke alam lain pun. Sebab saya tak rasa takut apa waktu tu. Tak rasa macam ada gementar apa. Cuma kita rasa macam benda tu asing lah. Rasa pelik dan asing lah. Tapi tak nak kata masuk ke alam lain tu, saya rasa tak. Dan lagi satu, saya rasa mungkin pandangan ditutup lah waktu tu. Sebab ada banyak kisah juga yang saya dengar. Dan saya bukan saja di kisah didengar, tapi diperingatkan lah oleh orang-orang tua saya kan, orang-orang yang saya kawan. Depa pun kisahkan benda-benda yang sama, mana ada kisah yang pandangan ditutup sampai tak nampak jalan, ada pandangan yang ditutup sampai nampak jalan berkabus.
Dan ada juga yang pandangan dikacau tu sampai dengan dia nampak laut. Walaupun dia di atas jalan tapi dia nampak laut. Tapi Allah alam lah kan. Tu antara cerita-cerita kawan dari orang tua saya dan orang-orang tua yang saya kenalan lah. Sampai sejauh mana kebenaran dia Allah alam, sebab saya tak tahu. Tapi apa yang saya alami tu hampir samalah dengan yang diceritakan mereka tu. Yang mana saya tak nampak rumah kiri kanan, tak nampak lampu jalan. Bayangkan pukul 7 suku tu saya dah buka lampu tinggi lah untuk nak bagi menerangi jalan. Dan pandangan saya pun terhad, tak jauh sejauh mata memandang tu. Cuma yang ada nampak lampu jalan tu je lah, lampu kereta tu lah yang suluh jalan. Okey, pengalaman yang agak menarik daripada saudara Apek Guban. Dia dengar pun bila detail je ni barulah. Sebab kami berada di jalan yang dilalui itulah waktu kejadian tersebut. Nak kata macam mana lah, sebab memang nampak banyak kampung, nampak papan tanda banyak, lampu jalan pun dia rasa sepanjang jalan ni akan sampai ke Beruas mungkin akan ada lampu jalan, tak ada jalan yang sunyi seperti yang kita orang buat video sebelum ini. So kalau fikir dari sudut mustahil nak berlaku kejadian itu pun boleh kata mustahil, tetapi benda tu berlaku kan, benda yang mustahil tu berlaku. So AJ tak pasti apa yang dialami gangguan oleh Apek Guban tu macam mana. Cumanya kalau benar lah katakan memang cerita tentang mungkin lalu jalan ni tak nampak jalan itu kuat, mungkin ada dalam kalangan penonton sendiri ataupun mungkin penduduk di sekitar kawasan ini sendiri pun mungkin boleh mengesahkan akan hal tersebut. AJ dengan Apek Guban, kami tak claim lah benda tu memang adakah gangguan disebabkan jalan ini ke ataupun waktu tu ada benda lain ke. Kami tak claim benda tu. Cumanya dekat sini macam Vijay cakap lah, kalau ada sesiapa ada pengalaman ataupun cerita lebih kurang sama, gangguan yang lebih kurang sama ketika melalui jalan ini, so korang komen dekat ruangan komen. Vijay nak baca sama ada sama ataupun tidak kisah gangguan korang tu dengan Apek Guban. Kalau cerita itu lebih kurang sama dengan apa yang dialami oleh saudara Apek Guban, bagi pandangan MJ, kalau cerita tu lebih kurang sama, maksudnya mungkin benar lah apa yang diklaimkan itu. Tapi ini adalah pengalaman masing-masing berbeza. Okay, so Apek Guban sendiri pun dia kata dia dah biasa dah lalu jalan ni. Bukan dia baru first time lalu ke, waktu dia dah biasa. Cumanya waktu tu adalah pada waktu maghrib kejadian tersebut. Dan sekarang ni kita orang lalu ni pun dah pukul 3.51 pagi. Maksudnya sekarang ni kalau korang perhatikan jalan ini, walaupun mungkin kawasan kampung dan sekitar sebagainya, tapi dia rasa tak ada kenderaan lah, sebab mungkin waktu ni orang dah tidur dan sebagainya. Sebab ini dah kira macam lewat pagi lah. Bukan lewat pagi, maksudnya dah pukul 3.51 ni, kemungkinan tak ada kenderaan, tak ada motor yang berada di atas jalan raya, melainkan kami sajalah. So lebih kurang 9 km lagi barulah akan sampai ke kawasan Beruas. FJ tak nak komen apa-apa. Kalau ada apa-apa FJ akan mention lah di bahagian hadapan ni. Tapi kalau tak ada apa-apa, mungkin FJ akan cut lah video ni. Cuma kita nak tahu kisah yang menarik pada saudara Apek Guban itulah, berdasarkan cerita yang disampaikan tadi. Okay? Tapi ada juga yang pelik lah. Nak cerita dalam video ke? Boleh juga. Okay. Dan ada juga sepanjang yang saya jalan tu, yang saya terkena yang pandangan ditutup tu, yang tak nampak tu. Dan yang saya perasan satu perkara yang pelik lagi ialah walaupun pukul 7 suku malam, 7 suku senja kan, dan hari tu hari Ahad, hari Minggu, tapi yang sepanjang saya jalan tu dari Ayat Tawak ke Beruas tu, satu kereta pun saya tak jumpa dan satu kereta pun tak berselisih dengan saya. Yang tu lah yang pelik Okey, itulah yang pengalaman sebenar bukan cerita bohong ni. Cerita pengalaman sebenar. So that's why malam ni kita orang nak lalu juga jalan ni, sebab AJ nak tengok sendiri akan keadaan jalan ini seperti apa lah. Cumanya kalau tanya pandangan AJ tak pasti. Ini pandangan saja lah. AJ rasa berkemungkinan masuk ke alam lain lah. Itu yang AJ rasa. Sebab tu korang tengok, sebab tu situasi tu berbeza dengan
jalan yang korang nampak depan ni sekarang. Lepas tu kata tak ada kenderaan, kalau ikutkan banyak kenderaan dan sebagainya. Tapi akhirnya Alhamdulillah sampai juga keluar ke Beruas tu. Kira ingat lagi lah kat jalan mana yang macam dah start? Ke memang betul-betul sampai simpang Beruas tu? Betul-betul hampir ni kan ada sebelum simpang Ada Beruas macam tu ada kampung kan. Sampai situ Oh, sampai situ ada macam nampak kampung apa semua. So itulah dia mention oleh Apek Guban, di mana beliau kata dia keluar daripada kawasan kejadian macam pelik tu bila sampai dekat kampung yang dekat simpang nak sampai ke Beruas tu. Okay. So Encik tengok kat map ni, kampung yang kalau ada dekat kat situ tak pasti kampung apa. Tapi tak ada dalam map ni, tak ada kampung, tak naik nama kampung. Tapi mungkin ada kawasan perumahan dia bila dekat dengan simpang ke Beruas tu. So itulah kalau tanya FJ, mungkin ataupun mungkin pandangan itu dikalihkan ke which part mungkin lalu jalan ini seperti biasa. Okay, lalu jalan ini seperti biasa, tetapi Apek Guban dia nampak lain. Macam itulah mungkin. Maksudnya kereta ni bergerak macam jalan ni, tapi dia nampak keadaan sekeliling tu lain. Maksudnya pandangan tu ditutup lah, seperti mana macam Apek Guban kata, pandangan dia bukan masuk ke alam lain, tapi pandangan dia tu jadi lain lah. Maksudnya pandangan dia ditutup daripada dia nampak situasi sebenar yang sepatutnya dia nampak. Itulah pengalaman beliau. Agak menarik lah cerita ni. Memang sebab ni kisah benar bukan kita cedok daripada internet ke apa, bukan. Ni kisah benar Apek Guban, yang dia ni memang selalu pergi jalan-jalan rare, jalan-jalan yang orang kata seram, dia pergi seorang diri. Tapi di jalan ini beliau terkena lah. Dan waktu tu beliau bawa family lah. Dan waktu tu adalah waktu maghrib. Dia nak mention sikit pasal kejadian waktu maghrib, di mana kejadian pada waktu maghrib yang FJ pernah kena dekat jalan Sungai Korok. Okay, yang waktu tu FJ rasa macam agak mustahil. FJ pun rasa macam takkanlah aku pergi waktu maghrib apa semua boleh nak kena kan. Sebab aku dah pergi jalan mana-mana merata hala tengah-tengah malam, tak ada apa macam tu. Tapi waktu dekat Sungai Korok tu, kiranya yang AJ rasa macam meremang teruk lah kat jalan Sungai Korok tu lah. Waktu tu kami jalan waktu maghrib. Dan waktu maghrib tu member hampir-hampir lah. Masa AJ bawa member tu, dia hampir-hampir lose control lah. Maksudnya dia nak hampir hilang kabalan. So orang ada lah komen kata lagi lah tambah waktu maghrib kan. Orang macam tambah orang-orang yang tak percaya dan sebagainya. AJ dulu pun macam tu juga Pangai, kawan jangan risau. AJ pun bukannya percaya sangat orang-orang cerita ni dan sebagainya. Sebab benda bukan sebab tak percaya tu, sebab kita nak kritik benda tu, tapi kurangnya pengalaman kita melalui jalan-jalan seram pada waktu maghrib. So bila AJ lalu Sungai Korok tu, apa yang berlaku bila jadi kejadian macam tu, AJ faham apabila orang mention supaya kita elakkan daripada keluar pada waktu maghrib, jalan ke tempat-tempat pelik pada waktu maghrib kena balik. Orang tua dulu selalu pesan akan hal tersebut. Jadi FJ lebih faham apa yang dimaksudkan oleh orang-orang lama kita berkaitan dengan kejadian-kejadian yang berlaku pada waktu maghrib. So ini pengalaman sebenar. So Apek Guban dia kena kat jalan ni adalah waktu senja pukul 7. AJ pun pernah kena dekat jalan Sungai Korok dalam pukul 7 lebih macam tu. So tadi pun bila kami dekat Manung tadi, pakcik tu pun pesan, kata kalaulah korang lalu asyik tak ada je tengah malam apa semua kan, macam tak ada apa semua, cuba korang lalu waktu maghrib. Dia pesan macam tu lah. Lalu try waktu maghrib, tengok kalau korang selalu macam tak ada apa-apa sangat lah, waktu tengah malam ni dah jadi macam biasa bagi korang, try lalu waktu maghrib. Dan FJ pun bila dengar dia kata macam tu, FJ rasa macam pakcik ni macam tahu je FJ pernah kena ganggu pada waktu maghrib. Macam dia cakap tu macam membenarkan dengan pengalaman FJ lah. Ni jalan ni tak berapa seram sangat, ada lampu jalan, tapi cerita yang nak disampaikan ni FJ harap dapat beri manfaat kepada semua. Apek Guban ada nak tambah apa lagi tak? Ikut apa tu pendapat ke apa? Cuma just nak tambah lah, bila saya jadi benda macam tu, bila kita yang tak sangka jadi benda macam tu. So kepada orang lain tu, kalau saya punya ni lah, saya punya nasihat, saya punya daripada pengalaman sebelum ni, kalau jangan mengelabah lah kan. Apa yang penting, apabila kita rasa sesuatu yang benda yang tak kena tu, kita kuatkan kita punya iman kita di hati tu lah. Anggap macam mana, ujian. Anggap ujian kita, then kita
sentiasa kita yakin dengan Allah lah. Jangan kita takut atas satu-satu benda tu. Sebab kalau kita takut kepada satu-satu benda tu, walaupun dia mengganggu kan, walaupun kita baca ayat kursi macam mana pun, dia tak akan takut lah. Dia siap boleh betulkan kita lah. Tapi kalau kita yakin dengan Allah, kita takut dengan Allah, InsyaAllah benda tu dia akan pergi sendiri kan. Betul ya. Itu lah kot. Benda tu tak boleh mengapa-apakan kita lah kalau kita betul-betul yakin dengan Allah tu. Keimanan tu lah orang kata kan. Keimanan kita percaya taraf mana. Macam FJ ni, FJ ada prinsip FJ sendiri. Dan kita sentiasa bertenang lah. Kekal bertenang. Jangan gelabah lah, jangan gelabah. Jangan duk gelabah, duk macam jalan mana, duk kalut. Tak payah, relax lah. Go on je. Okay. So itu pengalaman yang menarik lah daripada Apek Kuban. Nasihat yang diberikan. AJ cuma boleh ulas sikit-sikit je pasal AJ bukan alami. AJ tak pernah alami lah situasi keadaan jalan macam tu lah. Ada pun yang dulu je kat jalan Tasik Pedu tu lah, yang tiba-tiba jadi berkabus teruk sampai kami dalam kereta tak nampak jalan mana nak lalu weh. Tapi waktu tu AJ ada tekan ayat lah. Tapi AJ sebenarnya tak nak mention sangat, pasal bagi AJ kabus tu biasa. Tapi AJ takut situasi tu bila korang kena gangguan, dia manipulasi kabus tu kan. Benda-benda je dia manipulasi kita sampai tak nampak jalan, boleh mendatangkan bahaya dan sebagainya. Tapi yang situasi dekat Tasik Pedu tu, bila AJ dah mula baca ayat, tak lama lepas tu kabus tu hilang lah, sampai AJ jalan je biasa. Keadaan ada macam tu lah. Okay. So benda biasa lah. So kita pun dah nak sampai ke Beruas. So AJ ingat sampai di sini sajalah untuk video jalan seram kali ini. Jalan daripada Air Tawar menuju ke Beruas. AJ tak mention, AJ terang tak claim jalan ni jalan seram. So jalan ni dilalui banyak kali oleh Apek Kuban. AJ first time lalu. AJ sendiri pun tidaklah merasai apa-apa ketika melalui jalan ni. Cumanya itu adalah pengalaman sebenar, dan mungkin orang lain pun ada pengalaman sebenar ketika melalui jalan ni. Jadi itu saja yang ingin disampaikan oleh kami. Jangan lupa like, share dan subscribe channel ni, dan nantikan video jalan seram yang seterusnya. Okay, Assalamualaikum, selamat malam dan jumpa lagi. Bye.